Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video pembentangan ini mengenai kategori salah laku disiplin yang kedua, iaitu salah laku buli. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nur Aunia binti Osman, Nur Syakila binti Anwar, Naimah binti Abdullah, Rajaswari Rahman, Jessica Johanna Mustaqim dan juga Nur Faizatul Anis Hayati binti Nordin. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini terdapat banyak kes buli yang melibatkan murid sekolah telah dilaporkan. Kes ini kemudiannya menjadi semakin serius sehingga mengakibatkan kecederaan kepada mangsa buli yang boleh membawa kepada kematian. Oleh yang demikian, sekolah merupakan antara ejen sosialisasi utama yang bertanggungjawab membanteras kes buli daripada peringkat awal. Jadi, apakah itu buli? Buli bermaksud orang yang menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menakutkan atau menyakitkan orang yang lebih lemah. Perbuatan membuli ini juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti buli secara fizikal atau buli menggunakan bahasa yang mampu menakutkan dan menyakitkan seseorang. Akibatnya, murid yang dibuli ini mungkin akan mengalami tekanan emosi yang mendalam, sebagai contoh menjadi murung, selalu ketakutan, hilangnya keyakinan diri dan juga boleh mendatangkan kecederaan fizikal yang teruk seperti kematian. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis buli. Jenis buli yang pertama ialah fizikal, iaitu melibatkan fizikal seseorang seperti pukul, tumbuk, menendang, menolak, menampar, meraba dan sebagainya. Kedua ialah buli secara lisan seperti ejekan, panggilan atau gelaran yang mengaibkan, fitnah, mencarut, memaki, mempersenda dan lain-lain pernyataan lisan yang seumpamanya. Yang ketiga pula ialah buli secara isyarat ataupun bukan lisan seperti menjelir lidah, bahasa badan, menjegir mata, isyarat lucah dan sebagainya. Keempat pula secara peras ugut seperti meminta duit secara paksa, memaksa mangsa membuat kerja, meminta barang secara paksa dan sebagainya. Dan terakhir pula ialah buli secara memulau seseorang seperti mangsa buli dipinggirkan, tidak dimasukkan ke dalam mana-mana kumpulan, mangsa buli tidak diberikan kerjasama. Hal ini juga mungkin disebabkan pembuli tidak sukakan seseorang yang terlalu mengikuti peraturan, dengan kata mudahnya nerd ataupun skema. Baiklah, jadi yang dinyatakan tersebut merupakan jenis-jenis buli. Seterusnya, faktor-faktor berlakunya buli. Yang pertama disebabkan oleh keluarga ataupun masalah keluarga. Pembuli mungkin kurangnya didikan dan penghayatan agama serta moral. Pembuli juga mungkin kurang perhatian dan kasih sayang serta gaya didikan yang diberikan ibu bapa mereka itu kurang baik. Faktor sekolah pula di mana kurangnya pengawasan daripada guru-guru mengenai buli yang berlaku, kawalan murid yang lemah serta pengurusan disiplin yang kurang cekap. Seterusnya, faktor individu itu sendiri. Individu ataupun pembuli tersebut mungkin mempunyai saiz badan yang lebih besar dari mangsa, seseorang yang panas barang, terlampau aktif, egoistik, pembuli yang berdendam, kecelaruan fikiran dan mempunyai konsep kendiri yang lemah. Faktor yang keempat pula ialah pengaruh media. Pengaruh media seperti rancangan yang bercorak keganasan menyebabkan pelajar meniru aksi tersebut. Selain itu, bahan negatif yang dilayari melalui internet serta permainan video yang berunsurkan keganasan menyebabkan pelajar terpengaruh dengan keganasan tersebut. Akhir sekali ialah faktor persekitaran. Pembuli mungkin berada dalam komuniti yang tidak prihatin dan dikelilingi oleh institusi masyarakat yang lemah serta hubungan kejiranan yang kurang rapat. Baiklah, itu merupakan antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya buli di sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan pula implikasi buli. Seperti yang kita tahu, buli merupakan tindakan menyalahi peraturan sekolah. Oleh yang demikian, sekiranya buli berlaku di sekolah, ianya akan memberi kesan negatif kepada pembuli, mangsa buli dan juga warga sekolah. Mangsa buli mungkin menjadi pendiam, pemalu, rendah diri, ketakutan, suka bersendirian dan kurangnya sokongan sosial di sekolah. Mereka juga lebih memilih untuk merahsiakan tingkah laku buli
terhadap diri mereka daripada pengetahuan ibu bapa, guru dan rakan-rakan kerana berasa malu dan khawatir keadaan akan menjadi lebih serius. Sekaligus situasi ini menyebabkan masalah ponteng dan prestasi akademik mangsa juga menurun. Malah, mangsa buli juga mempunyai kemungkinan untuk mengambil tindakan yang sama terhadap murid ataupun orang lain pada masa hadapan kerana wujudnya perasaan dendam. Kesan terhadap pembuli pula seperti pembuli mungkin terlibat dengan salah laku yang lebih serius, termasuklah jenayah seperti mencederakan mangsa sehingga berlakunya kehilangan nyawa. Kemudian kita akan lihat pula kepada peranan pengurusan sekolah terhadap salah laku buli di sekolah. Pertama, peranan pengetua atau guru besar. Pengetua akan berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin sekolah dan memastikan kesedaran semua pihak tentang isu buli di sekolah itu diwujudkan. Pengetua juga akan memastikan laporan perkembangan isu disiplin di sekolah masing-masing akan disampaikan sepenuhnya kepada pihak PPD dan juga JPN. Seterusnya, peranan penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan kurikulum serta penolong kanan petang. Peranan mereka sama saja, iaitu bertanggungjawab terhadap semua arahan yang telah diberikan oleh pengetua, dan beliau juga akan melaporkan segala kes buli yang telah berlaku di sekolah kepada pengetua, dan beliau akan menyediakan laporan untuk dihantar kepada PPD. Selain itu, beliau akan memberi kefahaman tentang kesan buli kepada guru dan juga murid di sekolah. Yang keempat pula ialah guru disiplin. Guru disiplin berperanan dalam mengenal pasti murid yang berisiko dengan kes buli serta menerima aduan daripada murid, dan seterusnya guru disiplin perlu menjalankan siasatan mengenai kesahihan dalam aduan yang diterima tersebut. Kelima pula, peranan guru bimbingan dan kaunseling. Guru bimbingan dan kaunseling bertanggungjawab menerima dan melaksanakan sesi kaunseling kepada murid-murid yang terlibat dengan kes buli. Guru bimbingan dan kaunseling juga berperanan dalam menyebarkan maklumat mengenai anti buli kepada warga sekolah serta ibu bapa murid. Selain itu, peranan ketua warden. Ketua warden berperanan dalam mewujudkan suasana kekeluargaan di asrama dan perlu sentiasa peka terhadap perlakuan murid-murid di asrama. Hal ini kerana pada akhir-akhir ini banyak kes buli yang berlaku di asrama. Kemudian, peranan guru kelas ataupun guru tingkatan. Guru kelas perlu sentiasa peka terhadap kelakuan murid mereka yang mencurigakan serta perlu memupuk nilai murni dalam kalangan murid dalam kelasnya. Dan akhir sekali, peranan guru agama ataupun guru moral. Guru agama ataupun guru moral bertanggungjawab dalam menyampaikan nasihat berkaitan dengan salah laku buli dari sudut agama dan juga moral. Kemudian, saya akan teruskan pula dengan pemantapan pengurusan buli di sekolah. Pemantapan pengurusan ini boleh dilakukan dengan banyak perkara seperti pemantapan dalam peraturan sekolah, mengadakan program-program yang berkaitan seperti program anti-buli, program berfokus, kelab pencegahan jenayah dan sebagainya. Antara pemantapan pengurusan buli di sekolah ialah peraturan sekolah. Peraturan sekolah perlulah dikaji dengan sebaik mungkin dan disediakan mengikut keperluan sekolah. Pengurusan sekolah juga perlu memastikan peraturan ini difahami oleh semua murid serta untuk mengingatkan murid mengenai peraturan sekolah. Dan kelemahan peraturan sekolah boleh menyebabkan berlakunya salah laku di sekolah, termasuklah salah laku buli. Dan yang kedua, pemantapan pengurusan buli di sekolah juga boleh dilakukan melalui program anti-buli. Program anti-buli haruslah dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan sekolah bagi memastikan suasana tidak selamat di sekolah dapat dielakkan. Kemudian, selepas program anti-buli ini diadakan, pihak yang berkaitan seperti unit bimbingan dan kaunseling perlulah membuat penilaian terhadap program tersebut untuk mengetahui adakah program tersebut berkesan ataupun tidak kepada murid-murid di sekolah mereka.
Baiklah, seterusnya dalam merancang aktiviti menangani kes buli, sudah pastinya terdapat beberapa panduan yang perlu menjadi prinsip utama agar ia selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Panduan ini terbahagi kepada 3 orientasi utama, iaitu orientasi pemulihan, orientasi pencegahan dan orientasi perkembangan. Yang pertama, orientasi pemulihan untuk memulihkan pelajar yang bermasalah yang perlu kepada penglibatan kaunseling ataupun pakar. Walaupun program atau aktiviti pemulihan ini merupakan satu tindakan yang kita katakan agak lewat, tetapi ia tetap perlu dijalankan supaya boleh merawat masalah murid agar tidak merebak kepada murid yang lain. Kedua, orientasi pencegahan melibatkan semua pelajar. Pelaksanaan program pencegahan ini pada peringkat awal mampu membendung masalah yang terjadi semakin besar dan berleluasa. Oleh sebab itu, orientasi pencegahan ini merupakan satu tindakan proaktif dan bijak kerana ia boleh melibatkan semua warga sekolah semasa program pencegahan tersebut. Ketiga, orientasi perkembangan di mana program yang dijalankan untuk semua pelajar dan penglibatan semua pihak. Aktiviti yang dijalankan lebih mengutamakan perkembangan potensi yang terdapat dalam diri murid. Misalnya, murid dilatih dengan kemahiran komunikasi supaya mereka mampu untuk bersosial dengan masyarakat sekeliling. Oleh sebab itu, perubahan orientasi perkembangan amat diperlukan bagi aktiviti menangani buli. Kemudian kita akan melihat kepada contoh pelan tindakan pencegahan buli di sekolah mengikut 5 kategori buli seperti yang berikut. Contoh pelan ini akan dilihat dalam 3 pecahan, iaitu tindakan pencegahan, pemulihan dan tindakan, di mana tindakan pencegahan diaplikasikan untuk kesemua kategori buli, manakala pemulihan dan tindakan adalah berbeza mengikut kategori buli yang akan diterangkan di bahagian seterusnya. Bagi tindakan pencegahan, ia melibatkan keluarga. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Keluarga berperanan penting untuk memberi asuhan didikan agama yang baik, mendoakan, menerapkan budaya penyayang, memperuntukkan masa yang berkualiti, berkomunikasi dan menunjukkan perlakuan positif. Manakala sekolah sebagai ejen sosialisasi juga berperanan dalam hal peraturan sekolah, menyebarkan maklumat, menyediakan peti aduan, pemantauan berkala, kempen dan penglibatan pihak luar. Begitu juga dengan para pelajar sendiri, mereka perlu mempunyai kesedaran bahawa diri terlibat dengan kes buli, kemudian perlu lapor diri dan mengisi borang aduan. Seterusnya, pemulihan dan tindakan bagi kategori buli yang pertama iaitu buli fizikal. Contoh jenis buli fizikal ini seperti pukul, tolak, tendang, cubit, raba dan tempat yang biasa berlaku adalah di tandas, padang, lorong ilmu, kelas dan sebagainya. Antara program atau aktiviti pemulihan kepada si pembuli adalah mengadakan sesi kaunseling individu ataupun kelompok, memberi pendedahan tentang hakikat insan dari mana untuk apa ke mana, memberi perhatian terhadap tingkah laku pembuli, penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dan peranan ibu bapa atau penjaga. Untuk memulihkan mangsa buli, boleh diadakan sesi individu atau kelompok, membina kemahiran asertif ataupun tegas diri, seni mempertahankan diri dan keyakinan diri. Tindakan bagi kategori buli fizikal ini terdiri daripada ibu bapa, guru kaunseling, guru disiplin, guru agama, guru moral, guru kokurikulum, guru-guru agensi luar, PDRM, kebajikan masyarakat dan lain-lain. Kedua, buli lisan seperti ejekan, gelaran yang mengaibkan, fitnah, memaki dan sebagainya. Pemulihan bagi pembuli adalah memperbaik teknik hubungan sosial, memberi perhatian terhadap tingkah laku pembuli, sentiasa memberi kata-kata pengukuhan, kemahiran komunikasi berkesan. Kemudian mangsa buli pula adalah memberi kemahiran asertif atau tegas diri, komunikasi berkesan dan keyakinan diri. Tindakan pula adalah dari ibu bapa, guru kaunseling, guru disiplin, guru perpustakaan, guru mata pelajaran, warden asrama. Ketiga, buli isyarat
yang tidak menggunakan lisan. Contohnya jelil lidah, bahasa badan, jegil mata, isyarat lucah dan seumpamanya. Orientasi pemulihan untuk pembuli seperti sesi kaunseling individu atau kelompok memberi perhatian terhadap tingkah laku pembuli, berikan tanggungjawab dan ganjaran positif dan penggunaan kata-kata hikmah. Manakala mangsa buli pula seperti kemahiran asertif atau tegas diri, komunikasi berkesan, keyakinan diri, penerapan nilai murni. Manakala tindakan dari ibu bapa, guru kaunseling, guru disiplin, guru perpustakaan, guru mata pelajaran, warden asrama dan juga guru-guru. Keempat, peras ugut. Contohnya, minta duit secara paksa, memaksa mangsa buat kerja rumah, mengugut supaya merahsiakan perbuatan salah laku, menjadi orang suruhan dan banyak lagi. Orientasi pemulihan untuk pembuli seperti sesi kaunseling individu atau kelompok, hakikat insan dari mana untuk apa ke mana, memberi perhatian terhadap tingkah laku pembuli, penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum, peranan ibu bapa atau penjaga. Manakala mangsa buli seperti sesi kaunseling individu atau kelompok, kemahiran asertif atau tegas diri, seni mempertahankan diri, keyakinan diri, aktiviti-aktiviti komunikasi. Manakala tindakan pula ibu bapa, guru kaunseling, guru disiplin, guru agama, guru moral, guru kokurikulum, guru-guru, guru mata pelajaran dan warden asrama. Kategori buli yang kelima ialah memulau seperti mangsa buli tidak dimasukkan ke dalam kumpulan, tidak diberikan kemudahan yang sepatutnya dan sebagainya. Jadi, pemulihan untuk pembuli adalah memberi kaunseling hubungan sosial sesama rakan, pendekatan keagamaan dan penerapan nilai murni. Mangsa buli pula sesi kaunseling individu atau kelompok, latihan ketegasan berkesan dan keyakinan diri. Manakala tindakan kategori buli adalah sama sahaja dengan tindakan bagi buli keempat iaitu peras ugut yang seperti yang tertera. Jadi secara keseluruhannya walaupun kesemuanya nampak lebih kurang sama tetapi ia adalah berbeza bagi setiap kategori buli. Misalnya ada kategori buli yang tidak ada tindakan daripada warden asrama. Slide seterusnya merupakan carta aliran mengenal pasti dan mengendalikan kes buli. Ini pula merupakan instrumen penilaian. Rumusannya, sekolah merupakan ejen sosialisasi utama yang bertanggungjawab membanteras kes buli daripada peringkat awal. Keadaan persekitaran sekolah yang kondisif harus dibentuk bagi merangsang perkembangan murid dalam pelbagai aspek, misalnya jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Semoga saranan dan cadangan yang dikemukakan dalam buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah mampu membantu dalam usaha bersama ke arah perubahan dan pembentukan sasiah murid. Sekian, terima kasih.